Perdana Cawangan Miri. Saya, Faizul, bagi pihak pengurusi dan jawatan kuasa cawangan mengucapkan terima kasih dan syabas atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Bagi memulakan pertemuan, marilah bersama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Garpu Sidul. Okay. Yang berusaha promosi KPP Cawangan Miri, Wan Rubiah, ahli-ahli jawatan kuasa kelab, jurulatih, para tetamu tak ada. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, rakan ahli KPP yang saya kasihi sekalian. Bagi membuka pentas kita pada malam ini, saya dengan sukacitanya mempersilakan pengerusi KPP Cawangan Miri, Wan Rubiah, untuk menyampaikan ucapan dan secara ringkas memperkenalkan kelab pidato perdana. Dipersilakan. Selamat sejahtera semua. Selamat datang malam untuk pertemuan hari ini. Saya tak banyak benda nak sentuh lah malam ini, cuma kalau boleh ada satu isu lah kita nak bincang, pun kita boleh fikir bersama-sama. Saya nak ambil kesempatan malam ini nak minta pendapat semua. Bukan tak semestinya kita nak bagi jawapan sekarang, mungkin untuk kita bincang ataupun cadangkan di lain hari lah. Bagaimana pendapat anda semua tentang KPP Miri? Adakah kita rasa kita nak memperbaiki sesuatu untuk mengeratkan lagi silaturahim kita hari yang sudah ada dan hari-hari yang lepas? Mungkin kita boleh cadangkan idea kita buat family day, cadangan saja, bukannya terus kita nak minta jawaban. Just untuk mengumpul hari-hari supaya kita mungkin bila kita buat family day hari yang lama tu boleh datang kembali, ataupun kita bawa potensi hari lah. Sebab saya rasa macam kita punya KPP macam sunyi saja kan. Mungkin antara banyak cawangan di Malaysia ni, saya tak tahu ahli yang lain, KPP lain, bilangan ahli mana yang kurang. Ada KPP Miri, ada idea? Saya rasa cuma perlu promote sikit lah, buat macam workshop ke. Mungkin itu kita fikir pihak pusat yang membuat promosi, tapi kadang-kadang seperti mana yang kita fahamkan, pusat pun sibuk dengan soal masing-masing, kan banyak cawangan yang kita jaga. Mungkin kita boleh ambil inisiatif sendiri lah untuk menceriakan lagi, untuk membesarkan lagi KPP Miri. Sama-sama lah kita cari idea mana salah satu dua idea yang family day kita boleh buat activity apa saja, nanti kita bincangkan lagi. Ini sejarah yang saya nak, isu yang saya nak sentuh. Lepas itu kehadiran kita, kalau boleh setiap kali ada pertemuan, kalau kita rasa kita dapat datang, harap kita beritahu dalam grup rasa awal mungkin lah ya, supaya kita tak perlu tunggu-tunggu apa-apa. Kalau pada tarikh tersebut kita memang pasti yang kita ada di Miri, kita tulis saja kehadiran kita kan. Last minute tak dapat tuh tak apa. Kalau kita pasti pada tarikh tersebut kita ada di Miri, tak ada apa-apa acara yang besar kita hadiri, kita tulis saja nama. Supaya cepat tuh, supaya pusat tidak asing tanya, suruh update ya kan. Oke, ini saja ucapan saya, kata-kata sepatah dua dari saya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Rubiah atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan menjalankan satu aktiviti baru, iaitu ucapan bersulamkan pantun. Sebelum kita ke acara berikutnya, izinkan saya untuk mengumumkan pemegang peranan dan tugasan pada malam ini. Dan iaitu peranan itu jurulatih Encik Halis. Beliau akan membimbing kita untuk aktiviti pada malam ini dan beliau akan melantik pembantu jika diperlukan. Jadi saya serahkan kepada dipersilakan kepada Encik Halis. Terima kasih Tuan Pengerusi majlis kita pada malam ini, Encik Faizul, Dr. Faizul. Dr. Sabri. Alhamdulillah, bersama dengan kita juga ada Encik Azim. Dan bila saya melihat kepada
tajuk kelas kita, saya selalu teringat pada Hazim. Sebab Hazim selalu main pantun dalam ucapan beliau. Betul kan? Jadi mungkin ini platform Hazim. Puan Hanim seperti biasa dia sangat sibuk berlari ke sini ke sana dan payah nak update kehadiran macam saya juga. Minta maaf. Dan juga kita punya pengurusi KPP Miri, alhamdulillah. Rupiah telah memainkan peranan yang sangat baik. Namun satu saranan yang beliau utarakan pada malam ini saya menyokong dan harapan agar aktiviti untuk kita lakukan boleh menarik keahlian daripada orang-orang di luar sana yang mungkin masih tidak tahu tentang kewujudan kelak pidato perdana, ataupun mereka tahu cuma tidak mau ambil tahu dengan lebih mendalam. Maka peranan kita adalah untuk kita expose apa namanya? Dedahkan kita punya aktiviti, bukan saja tersekat untuk aktiviti kelas saja. Baik, malam ini tajuk yang diberi adalah ucapan bersulamkan pantun. Saya rasa semua kita belum bersedia lagi, termasuk saya. Namun kita terpaksa juga harungi malam ini, kerana ini adalah malam yang sepatutnya kita buat minggu lepas, kan? Ditunda kepada minggu ini. Ucapan bersulamkan pantun ini adalah satu tajuk baru di dalam kelab pidato perdana. Sebab saya belik-belik buku tadi tak ada dalam siri 28 ucapan. Jadi ianya adalah sesuatu yang baru, tajuk baru untuk kita. Dan namun pantun bukanlah sesuatu yang baru yang kita ketahui. Selalunya bila kita nampak pantun ni menjelma, kebiasaannya kalau anda lihat pada aktiviti semasa, bila anda boleh dengar pantun? Aktiviti semasa. Masa seharian aktiviti kita dengan masyarakat di luar sana. Pada majlis kahwin, ada majlis rasmi, majlis kerajaan, ataupun siaran-siaran televisyen yang memerlukan pantun sebagai salah satu daripada tarikannya. Jadi pantun ni adalah suatu benda yang bukan baru, yang kita biasa dengar, yang kita biasa hadapi. Namun kalau kita diberi peluang untuk berpantun, boleh ke tidak kita berbuat demikian. Saya sendiri agak, kata orang, memang takut dengan pantun, sebab tak biasa dengan membina kosakata yang agak cantik untuk didengarkan. Dan biasanya kalau saya nak menggali pantun, saya pun minta tolong Mr. Google lah. Jadi itu yang biasa kita lakukan. Ada juga orang yang berkebolehan untuk membina pantun dengan sendiri. Jadi orang-orang begini memang sangat-sangat bijaksana, dan kita patut hormati sangatlah, sebab mereka pandai bermain dengan kata-kata ini.
Kalau anda lihat dalam siaran radio dulu, sekarang masih ada kasih ada, saya tak tahu juga. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi. Apa yang kita nampak di sini? Biasanya pantun ada 4 kerat, 4 baris. Biasalah pantun ada 4 baris. Dan bunyinya, bunyi di ujungnya sama. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang. Oh, yang barisan pertama dengan yang ketiga sama, tapi memandang bahasa dan budi. Jadi yang kedua dan yang keempat. Okay. Apa itu pantun? Menurut Zakba ni kita punya sastrawan ya. Pantun adalah sejenis puisi tradisional yang tertuang dan asalnya kepunyaan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu pada saya di masa ini adalah yang di rantau Nusantara kita nih. Oh, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei, yang ada di Indonesia. Sebelum orang Melayu tahu tentang surat menyurat, mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesama sendiri. Kalau dulu ada radio kan, berbalas pantun, rancangan berbalas pantun. Malangnya siaran macam ini dikeluarkan pada waktu petang, dalam pukul 2 ke 3 petang. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai sejenis puisi lama yang terdiri daripada 4 baris dalam tiap-tiap rangkap atau sajak pendek. Setiap rangkap biasanya 4 baris dan 2 baris. Wow. Setiap rangkap biasanya 4 baris dan 2 baris. Bagi pantun yang populer, bentuknya terdiri daripada 4 baris, yaitu 2 baris pembayang dan 2 baris maksud. Boleh bagi saya pantun populer kan? Boleh? Pantun populer kan? Ni daripada Zamba je lah. Mungkin yang 2 terakhir yang kita selalu dengar, yang awalnya pembayangnya kita jarang dengar. Yang tulis, kalau mengail di lubuk dangkal, dapat ikan penuh seraga. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diupiah. Betul. Oh iya, pada depannya. Untuk satu lagi, jika dilurut pada masak, jatuh ke tanah berderai-derai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Betul. Kita biasa dengar yang dua di ujung. Kalau yang macam Gunung Daik, apa atasnya, depannya? Pulau Pandan jauh ke tengah. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik cabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Ialah pantun populer. Apa lagi ya? Saya jangan Pak Mantau. Pagar ya, pagar. Hadapan pagar-pagar tadi ya kan. Sino. Oke, terdapat juga jenis-jenis pantun lain, yaitu pantun 2 kerat, 6 kerat, 8 kerat, dan 12 kerat. Wow. Ini kalau kita kena buat 12 kerat. Tapi saya suka pantun 2 kerat. Ya. 4 kerat, 2 kerat. Contoh pantun 2 kerat. Susah macam. Pagar tadi. Dia pantun 2 kerat. Pantun 2 kerat. Itu dewasa. Boleh peribahasa tak? Peribahasa. Boleh peribahasa. Pantun 2 kerat. Coba Google. Pantun 2 kerat.
Dalam pantun juga ada beberapa topik, pantun nasihat, pantun nasional, patriotik. Sebenarnya senang kan beberapa, tapi kita desa 4. Hingga berempat nasi tak dingin, orang tak hendak, aku tak ingin. Siakap senongong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama bisa. Tapi banyak orang yang buat pantun 2 kata tu sendirian. Pergi pasar dengan Kak Lima. Pen merah, pen biru. Ada view. Coba kita Google pantun 6 kerak lah. Sudah kumilau menjadi kota air, hati luka pura tiada, rasa pedih buat tak hirau. Ibarat kaca jatuh ke lantai. Wow, lebih susah. Sultan sepatah 2 patah, tarik kerakap batang padi, di bawah sultan dari juda. Pagi jangan digemparkan, kalau gempar antara gugur, bila gugur masuk gerigi. Tuan di Mekah, di Madinah, naik akhirat batu haji. Tegak berdiri Rasulullah, kami yang jangan dilupakan. Kalau lupa antara tidur, dalam tidur menjadi mimpi. So patutlah pantun-pantun begini kurang digunakan sebab agak panjang dan lari sikit daripada apa yang sepatutnya. Okey, baik. Tujuan pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara, di samping bertujuan untuk menyindir, berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. Peranan pantun dalam ucapan. Sebuah ucapan yang disulamkan dengan pantun akan menjadikannya lebih santai dan menarik. Lebih-lebih lagi jika pantunnya indah dengan kosa kata yang tepat. Pidato juga dinilai oleh pendengar sebagai seorang yang versatil jika mampu berpantun ketika berucap. Panduan menyulamkan pantun ke dalam ucapan. Berikut adalah panduan ringkas menyempurnakan ucapan ini. Pilih sebuah ucapan bebas dengan tajuk tertentu. Masukkan pantun yang sesuai. Pilih dan masukkan pantun yang bersesuaian dengan isi ucapan Anda. Pantun boleh dimasukkan di mana-mana bahagian, sama ada di bagian pembukaan, isi, dan penutup ucapan. Sekiranya Anda memulakan ucapan dengan pantun, maka sangat elok mengakhiri ucapan juga dengan pantun. Elakkan dari memasukkan terlalu banyak pantun. 2 atau 3 buah pantun sudah memadai. Bezakan nada suara ketika berpantun berbanding ketika Anda menyampaikan ucapan. Gunakan segala kemahiran asas berpidato yang telah dipelajari dalam menyampaikan ucapan di atas. Jadi tugas kita pada malam ini adalah untuk menyampaikan ucapan bersulamkan pantun, tajuk bebas. Mungkin sebagai hint, seperti mana yang dalam video tersebut, Anda boleh gunakan tajuk kemerdekaan lah. Kita nak tajuk ataupun tajuk bebas lah, tajuk sendiri. Cuba selitkan pantun di dalam tugasan ini. Dan kita guna 5 minit sebagai masa minima dan 8 minit masa maksima. Boleh? 5, 8, 5, 7, 8. Coaching pertama 5, coaching kedua 7,
Kucing ketiga 8. Okey, kita kena biasakan dengan itu. Okey, sebelum kita membuat persediaan, saya buka untuk soalan. Sekiranya dapat dijawab. Kalau tak ada, kita mula menggoogle. Okey, Ucapannya dinilai oleh siapa? ucapan dinilai oleh Saya semua lah. Semua. kita bagilah sama-sama lah faham. Okey, kita ambil masa sesedia dalam masa 15 minit kan? Ada yang dah sedia? Belum. Mana terima kasih dia. Okey. Itu ada sambungan daripadanya. Kamu kan? Oh. Cepat. Itu nanti serah balik kepada pengurusi majlis. Okey. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Khalis atas penerangan yang disampaikan. Lepas tu terus masuk speech teruslah. Terus. Jadi 15 minit lah. Okey, kita buat persediaan. Tajuk dah tulis? Masih belum ada ya? Belum. Sama tu dah. Dan Okey. hadirin sekalian, sekarang tiba masa yang dinanti-nantikan sesi ucapan ahli. Sebelum itu ingin saya pastikan semua yang hadir dapat mengisi orang kehadiran bersama-sama tajuk ucapan masing-masing. Bagi beberapa kesempatan ini, saya menjemput pembidato pertama, Encik Faizul. Ucapan ini akan dinilai oleh jurulatih penjaga masa ialah Puan Mani. Silakan Cak Faizul. Dengan tajuknya Permata dalam Belantara. Pakai baju warna biru. Pergi sekolah pukul 1. Murid-murid hormatkan guru, kerana guru pembekal ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pengerusi Puan Rubiah, jurulatih Encik Khalis dan para ahli sekalian. Hari ini saya ingin nak menceritakan tentang sebuah sekolah yang telah mencabari banyak cabaran dari segi lokasi dan keadaan. Sekolah ini terletak dalam kawasan hutan kerana ia terletak kira-kira 55 km daripada Pekan Limbang. Sekolah ini juga pernah ditutup pada tahun 1976 kerana sekolah ini tidak mempunyai cukup cikgu. Oleh hal itu, Kementerian Pendidikan pula terpaksa mengambil alih pengurusan kerana desakan-desakan rakyat di situ. Dengan itu, termasuklah seorang pemimpin dan seorang individu yang masuk sebagai guru besar, iaitu namanya Cikgu Jauh Bunyang. Kerana sekolah itu telah atas hasil kepimpinan beliau mampu mentransformasikan sekolah itu kepada sekolah yang tercemerlang. Sebagai contoh, sekolah itu telah memenangi sebanyak 230 anugerah. Selain itu juga, sekolah itu pun merupakan sekolah di Sarawak yang pertama yang memenangi sekolah kluster dan sekolah berprestasi. Selain itu juga, sekolah itu memenangi anugerah antarabangsa dalam anugerah UNESCO dan lain-lain. Jadi persoalannya, apakah elemen atau apakah faktor-faktor yang membuatkan sekolah itu daripada sekolah yang pernah ditutup kerana tidak cukup cikgu kepada sekolah yang cemerlang atas kepimpinan guru itu. Dan faktor yang utamanya adalah perpaduan masyarakat. Kerana Cikgu Jauh Bunyang, beliau pernah berkata, walaupun dia tidak mempunyai fasiliti atau tidak mempunyai bantuan-bantuan yang baik, beliau tetap fokus terhadap masyarakat di sekeliling beliau. Sebagai contoh, beliau
banyak menumpukan perhatian kepada guru besar, kepada guru-guru dan ibu bapa. Dan salah satu program yang dia pernah laksanakan adalah program Air Kita. Program Air Kita itu dalam bahasa Iban ialah air kita. Jadi sebenarnya dan secara lazimnya program ini adalah kamu berkumpul di rumah panjang, minum arak, minum buah. Tetapi ini adalah bersih halal kerana mereka pergi ke rumah panjang, berkumpul kat situ untuk memantau pelajar-pelajar supaya belajar sampai pukul 10 malam dengan memastikan televisyen itu tutup. Oleh itu mereka pun dapat melibatkan atau memotivasikan murid-murid itu kerana penglibatan ibu bapa mereka. Selain itu juga mereka pun telah menerapkan budaya mencari ilmu. Sebagai contoh, mereka pun ada satu program iaitu Kamu Sebagai Kawan, di mana mereka terpaksa berbicara dalam bahasa Inggeris. Bukan saja dalam sekolah, tapi juga dekat rumah panjang. Dari situ juga ibu bapa dan masyarakat juga memainkan peranan yang penting. Selain itu mereka juga membawa ibu bapa itu ke sekolah untuk belajar atau mengajari anak-anak mereka. Dan secara hasilnya anak-anak murid itu suka menjawab soalan. So mereka ingin nak menunjukkan pada ibu bapa mereka bahawa mereka boleh menjawab soalan, mereka nak impresskan dengan izin untuk ibu bapa mereka. Jadi itulah antara faktor-faktor yang boleh membolehkan sekolah itu menjadi cemerlang. Selain itu juga mereka juga mengasahkan kepimpinan murid-murid di sekolah itu. Mereka memberikan tugasan-tugasan seperti membersihkan kelas, membersihkan tandas, serta menguruskan majlis-majlis dan perhimpunan. Mereka mengalihkan tugas itu kepada murid-murid. Selain itu juga mereka juga mengasahkan komunikasi antara mereka dengan mengamalkan atau mengadakan dengan izin speakers corner, di mana mereka boleh berpidato, sudut pidato mereka boleh berpidato dan dari umur yang awal lagi. Dan dari situ juga ini akan membantu dia dari segi kepimpinan, kerana salah satu sifat kepimpinan itu yang penting adalah kemahiran mampu untuk berkomunikasi. Jadi dari situ juga kita boleh nampak keadaan dan lokasi bukannya penghalang kepada pendidikan yang baik. Dan dari situ juga kita tahu bahawa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan akhir sekali saya nak inginkan menutupkan ucapan saya dengan kata-kata dalam bahasa Iban. Nanti anda liatu kemayari, nanti anda kitai, nanti ukai kitai, siapa lagi. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi. Sekian, terima kasih. Nanti anda liatu kemayari. Basically, kalau kita simul apa lagi saya akan di dalam ya. Habis itu lah. Nah, teruskan di depan tuh. Oke. Faizul, saya rasa Faizul agak bergaul tu. Ya. Bergaul. Apa bergaul kan? Rashid. Rashid. Mungkin takut terlupa dengan poin. Ya. Apa nama tajuk tadi? Lupa. Tajuknya Rupiah? Permata dalam Belantara. Oh, maksudnya sekolah tadi, pencapaian sekolah tadi di bawah pentadbiran Cikgu Jau tadi. Secara keseluruhannya isinya okey. Cuma Faizul perlu hati-hati dengannya, penuh kata-kata atau banyak gila tu. Hanya kalau yang saya dapat tangkap ni yang ada 14 yang saya dapat tangkap lah. Okey. Dan jelaslah digunakan. Jadi kalau dapat Dikurangkan.
dikurangkan ataupun kita divertkan kepada benda lain, sebutan lain. Untuk isi saya rasa okey, cuma pantunnya kurang. Satu je pantun tadi nak. Okey. Cuba nak masukkan pantun ini. Okey, Azim ada komen? Fokus lah. Yang Daud yang agak obvious itu. Jadi mungkin yang perlu untuk diperbaiki lah. Okey. Suara okey, intonasi suara okey. Cuma mungkin Faizul agak kurang pasti tentang kedudukan kita berdiri. Yang berapa stable lah. Okey. You have to be firm. Selesakan diri dulu, buka kaki. Jadi dalam tahap 2 memang kita boleh bergerak dan kita kembali ke mana tempat kita bergerak. Jadi okey juga. Cuma tadi nampak macam saya dah tersilap lah. sengit, badannya agak. Okey. Penggunaan tangan okey, tapi boleh dibesarkan lagi. Okey, Anim ada komen? Semua dah. Alright, okey, terima kasih. Kita beri tepukan kepada Faizul. Siapa nombor 2? Ada tadi awal lah. Ya, hadirin yang dikasihi sekalian, dipersilakan pula pemidato kita yang kedua pada malam ini, iaitu Puan Anim dengan tajuk ucapannya perpisahan kerana bertukar jabatan. Dipersilakan Puan Anim. Melati kuntum tumbuh melata. Melati kuntum tumbuh melata. Burung merbak di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata. Saya sembah pembuka bicara. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis dan kepada rakan-rakan sekalian kerana sudi menjemput saya untuk hadir pada majlis perpisahan pada malam ini. Saya memang merasa berat hati untuk meninggalkan jabatan ini. Namun, apakah daya, saya telah menerima surat penempatan di bahagian baru, iaitu penjara pusat ini. Kisahnya bermula apabila saya melapor diri di PDRM. Pada mulanya saya memang berasa sungguh takut, gemetar. Ya, siapa tahu kan? Semua orang tahu. Polis itu adalah orang ramai amat gerun dan amat takut akan polis. Tapi saya mula melapor diri di sana dengan perasaan yang berdebar-debar dan sedaya upaya saya juga untuk hadir dan bersama-sama dengan PDRM. Pengalaman yang saya tidak lupa sekali iaitu semasa saya melibatkan diri dalam pertandingan juara penuh disiplin, iaitu di Sibu pada ketika itu. Ya, kami seramai 30 orang di Temuduga. Ketika itu saya masuk ke dalam bilik Temuduga dan saya mengucapkan selamat pagi kepada para juri panel Temuduga. Dengan tiba-tiba salah seorang panel Temuduga tersebut bertanya, "Kenapa awak tidak berkawan?" Dengan perasaan gemetar dan takut, saya pun menjawab, "Maaf Tuan, saya cuma seorang pegawai awam Tuan." Dengan perasaan yang sedih dan takut, saya dah tahu dah memang saya gagal dalam Temuduga ini.
tiba-tiba seorang panel itu tadi pun tersenyum. Ya, saya tahu awak seorang awam, pegawai awam. Awak tak perlu nak berkawan. Sila duduk. Saya sungguh gemetar dan rasa takut pada ketika itu pun hilang. Dan setelah itu mereka pun menyoal saya dengan soalan apa itu 5, apa itu 5S, apa itu pentadbiran, apa itu pengurusan, apa itu sumber manusia. Semua soalan saya jawab dengan apa yang saya tahu dan pelajari ketika itu. Tapi tidak disangka-sangka saya telah mendapat tempat ketiga dalam 30 orang dalam pertandingan tersebut, iaitu juara penuh disiplin di peringkat negeri Sarawak. Itu adalah pengalaman yang paling saya tidak akan lupa. Tetapi ada juga di kalangan semasa saya bertugas di bahagian siasatan jenayah itu, banyak juga yang saya telah pelajari dari segi maklumat, kerahsiaan, polis di Raja Malaysia, semangat kekitaan, semangat bekerjasama, dan berbagai banyak lagi pengalaman yang saya telah pelajari selama 9 tahun saya berada di bahagian tersebut. Memang saya rasa sungguh terkilan juga dan perasaan gembira bercampur baur kerana saya telah mendapat penempatan baru. Adakah saya diterima di bahagian tersebut ataupun bagaimana saya nak mencuburi di dalam bahagian penjara pusat ini? Adakah mereka lebih garang? Adakah mereka sudi menerima saya dalam penjara pusat ini? Bagaimana untuk berdepan dengan bantuan? Memang pelbagai persoalan yang telah saya hadapi semasa saya menerima penempatan tersebut. Tetapi pada bulan Mac hari itu, sebelum perintah kawalan berkurang, saya pun melapor diri di penjara pusat. So sehingga hari ini pelbagai pengalaman telah saya pelajari. Antaranya saya juga terlibat dengan ahli jawatan kuasa anugerah perkhidmatan cemerlang. Banyak aktiviti yang telah dianjurkan oleh penjara pusat ini. Namun itu saya rasa lebih berbangga kerana saya juga terpilih di dalam penjara pusat itu. Selain itu juga saya berharap pihak PDRM ini mungkin akan mendapat pekerja ataupun pegawai awam yang lebih baik daripada saya, lebih rajin, lebih beramal mesra daripada saya. Dan tidak lain dan tidak bukan, saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan saya dan saya mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Akhir kata saya ucapkan dengan serangkap pantun, iaitu pucuk pauh dan 5 batu, anak 9 di tapak tangan, biar jauh di negeri satu, jauh di mata, dekat di hati. Sekian, terima kasih. 653. Ini jelaslah kurang persediaan. Tapi Puan Anim telah cuba bawakan pantun, dan pantun yang dibawa tu pada mula-mula tu melatih tubuh tu famous pantun tu. Selalu digunakan oleh pengacara-pengacara majlis kan? Dan untuk pengisian saya rasa sedikit lagi nak lari ya daripada Puan Anim pun majlis perpisahan tadi.
dia sudah mula bercerita pasal kepenjaraan. Tapi dia berjaya kembali kepada ucapan terima kasih kepada mereka, dan itu membalikkan anda ke tajuk anda. Mungkin memang agak sukar sebab kita tidak bersedia, dan pantun ni pun nak dihafal. Biasanya pengacara majlis pun tak hafal. Mereka pun baca dari telefonnya. Okey, ada lain Faizul? Mata pun Hanim itu macam mengata-kata. Pandang orang lah, jangan pandang bawah, jangan pandang atas, pandang orang. Saya berjalan tadi supaya Puan Hanim ikut mata tu, ikut orang tu. Jadi ada petunjuk siang. Jadi coba tengok keadaan, apa yang ingin seseorang itu bagi tahu. Okey, Faizul, ada tambahan? Okey, Ada sangat. Dah di cover. Okey lah, pengisian okey lah. Okey, tepukan. Saya last lah gitu. Ya, dipersilakan pidato kita yang ketiga, yaitu Muhammad Nazim dengan tajuk Sederak Langkah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pergi ke sungai mengalir ikan, lama menunggu tak rasa jenuh. Salam merdeka saya ucapkan, negara maju aman makmur. Beberapa hari lagi negara kita bakal menyambut hari kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos dan bakal diraihkan di seluruh negara, masuklah kita di Sabah dan Sarawak. Sebagai seorang rakyat yang prihatin, kita haruslah memaknai dan mengambil iktibar tentang arti kemerdekaan ini. Bagaimana harus kita memberi contribution, dengan izin, memberi sumbangan pada negara kita untuk memajukan negara ini. Itu dalam membangun negara ini, kita harus menyediakan anak muda kita untuk bersedia mengambil alih kepimpinan negara pada masa akan datang. Oleh ini, bagi saya amat perlu dan penting anak-anak muda ini dan belia diberi pendedahan dan galakkan untuk terlibat dalam aktiviti berpersatuan. Falsafah Confucius tidak akan tersebar ke seluruh tanah besar Cina tanpa pengikut dan anak-anak muridnya. John Dojun tidak akan didukung sebagai seorang tokoh reformis negara Joseon sekiranya pengikut dan anak muridnya berhenti dan berputus asa. Itulah pentingnya peranan persatuan. Persatuan boleh dijadikan tempat untuk membina kesatuan hati dan kesatuan fikir untuk anak-anak muda. Tidak ada individu yang boleh membawa satu cita-cita besar untuk membangun negara kita. Alangkah baiknya anak-anak muda ini dikumpul dan diasah bakat mereka untuk diberi pendedahan untuk membangunkan negara kita. Pada tahun lepas, had umur mengundi telah pun diturunkan ke 18 tahun. Apa kesannya yang akan terjadi? Maknanya ramai kalangan pengundi pada masa akan datang terdiri pada anak-anak muda.
Mereka ini bahkan menentukan kepimpinan negara kita untuk 5 ke 10 tahun akan datang. Jika mereka tidak diberi pendedahan dan pendidikan yang baik, mungkin kesan buruk yang akan berlaku terhadap akta tersebut, penurunan umur mengundi. Apa yang penting, kita ingin membina masyarakat yang peduli, segar dan kritis. Anak muda harus ditekan dan didedahkan dengan besarnya tanggung jawab mereka terhadap negara ini. Walaupun umur 18 tahun, dengan tanggung jawab yang besar, mereka harus diberi pendedahan untuk dan beri pendedahan dan peluang untuk berturut serta dalam memajukan negara kita. Jangan tu semua itu empat lah. 4, 2, 1. Kamera sih masuk poin. Tidak, kalau lebih ada lah. Mau coba lagi ya? Sudah Ada kata lah coba lagi. belum ada sekarang. Belum. 4 semua. Oh, sekejap lagi orang lihat. Terus tadi orang. Dia gila lagi. Apa topiknya teh? Sederak langkah. Okay. Dipersilakan pidato kita yang keempat pada malam ini, yaitu Puan Rubiah, dengan tajuk ucapannya "Mengapa saya menyertai KPP". Dipersilakan Puan Rubiah. Di langit putih, burung cama berlega-lega. Kerana ilmu kita bertemu, moga KPP terus bersinar. Selamat malam hadirin, rakan-rakan yang disayangi. Saya Rubiah dari Klub Pidato Perdana ingin membuat satu perkongsian menceritakan kenapa saya menyertai Klub Pidato Perdana ini. Mungkin sama seperti rakan-rakan semua, bagaimana saya boleh mengenali KPP ini adalah melalui sosial media, yaitu Muka Buku, di mana saya telah terlihat promosi yang dijalankan oleh Presiden kita, Cik Sandy Tan. Jadi semasa saya melihat promosi tersebut, hati saya pun berdetik. Perlukah aku menyertai sesuatu untuk mengisi masa lapangku? Karena kadang-kadang saya merasakan ada ketikanya masa saya berlalu saja tanpa saya membuat kerja-kerja yang faedah. Terlalu banyak masa lapang saya. Saya juga ingin hendak bersosial, hendak berjumpa dengan kawan-kawan baru dalam kumpulan yang berbeza. Kerana bidang tugas saya di siang hari, saya lebih bersama dengan budak-budak istimewa. Lepas tu di hujung minggu, saya sendiri ataupun kadang-kadang pergi ke Brunei untuk bersama ahli keluarga di sana. Semasa saya di Miri, saya macam seperti kurang teman-teman. Jadi saya fikir mungkin inilah satu klub yang boleh saya sertai. Dan saya juga berfikir, saya ada juga kelemahan yang ingin saya perbaiki. Contohnya di dalam bidang pengucapan awam. Apabila saya berkongsi pendapat, cadangan saya tak menyertai klub ini dengan adik-adik saya, mereka mentertawakan saya. Apakah sudah kamu ini nak menyertai klub pidato dalam bahasa Malaysia? Cobalah sertai klub bahasa Inggeris, Toastmaster ke apakah, kata adik-adik saya. Dan jawaban saya kata, kalau dalam bahasa Malaysia pun kamu tergagap-gagap, tidak berucap, tidak ada idea, tak ada cadangan, hendak menamatkan pengucapan awam kamu, apalagi kamu nak menyertai klub pidato dalam bahasa Inggeris. Lebih baik kita memperbaiki dulu pidato kita dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggris kita boleh fikirkan kemudian. Itulah jawaban saya kepada adik-beradik saya. Dan dari situ bermula satu episod dalam hidup saya
tiap-tiap sebulan 2 kali menghadiri pertemuan seperti ini. Dan seterusnya saya merasa masa saya terluang dan memberi 2 jam dalam pertemuan KPP bagi saya tidaklah membuang masa. Kalau kita bayangkan, kalau kita tidak menghadiri KPP ini, adakah dalam masa 2 jam itu kita anggap kita membuang masa? Adakah kalau kita duduk di rumah menonton TV, kita dapat menyelesaikan sesuatu yang paling berguna atau punya lebih besar lagi maknanya daripada kita menyertai pidato perdana? Ada mata di samping telinga untuk melihat yang ditujukan. Ada ilmu untuk ditimba. Kenapa dibiarkan ia berlalu? Selepas menyertai pidato perdana, kita akan diberi 2 buah buku oleh Puan Presiden kita Seditan. Dan saya beranggap buku ini memberi banyak ilmu kepada kita. Sebab ingin saya katakan, saya bukanlah seorang insan yang berpelajaran tinggi sehingga ke peringkat universiti. Dengan adanya pidato perdana ini, saya melatih minda saya untuk menghadapi cabaran. Sebab tiap kali ada pertemuan KPP, kita diberi tugasan. Tugasan ini benar-benar mencabar minda kita, kan? Betulkah tidak? Betul. Nah, peluang inilah yang saya gunakan untuk belajar. Sebab saya tidak ada belajar di tempat lain, jadi KPP ini saya anggap saya sebagai mengutip ilmu. Dalam buku Pemidato Beserta ini ada 28 ucapan yang dibagikan kepada 4 kumpulan, yaitu jenis ucapan untuk memujuk dan memberi ilham, menghiburkan dan bercerita. Dan ada 7 tugasan-tugasan yang diberikan kepada kita setiap kali adanya pertemuan. Ini adalah satu kerja rumah pada kita dan mengasah minda kita, barulah kita ada peluang nak membuka buku, membuka internet untuk mencari ilmu. Kalau saya tidak menyertai pidato perdana, saya tidak akan mencari ilmu sebegini payah. Dan kita juga ada buku Anda Bisa Berbicara. Ini saya anggap sebagai satu galian ilmu untuk saya sendiri, di mana di sini kita boleh mengatasi kelemahan kita dengan belajar beberapa kaedah dalam tiap-tiap tahap. Ada tahap 1 untuk mengatasi kelemahan, tahap 2 untuk menambat hati pendengar, dan tahap ketiga ialah untuk menawan minda bawah sadar penonton. Jadi ini juga meningkatkan kemampuan saya sebagai menuntut ilmu dalam menyertai pidato perdana. Hadirin semua, dengan perkongsian ini saya rasa cukup untuk memberitahu hadirin semua bahwa kita sama-sama berusaha untuk teruskan lagi, berusaha untuk meningkatkan lagi kehadiran kita di dalam setiap pertemuan KPP. Musim manggis telah tiba, manggis dimakan semasa memandu. Kerjasama antara kita supaya KPP terus bersatu. Sekian, terima kasih. Oke ya. Terima kasih. Macam ini baru saya ingat satu. Pak Pantun. Kena tengoklah macam mana orang di belakang juga Bagi bantuan. Saya berdiri, saya minta kita ikut, mata tak belajar untuk meneliti keadaan sekitar. Okey, pengisian okey, sebab memang kita bercakap tentang KPP kan, benda yang kita biasa buat. Alhamdulillah. Dan pantun ada 3. Di depan, di tengah, dan juga di ujung tadi ada. Cuma yang tengah tadi itu kurang menyengat lah pantunnya. Untuk nasi saya kan.
Lain okey. Berapa minit selain? Saya tak ingat. Sampai 5 apa? 7 minit lebih. Si dengar yang first tadi kan. 7 minit lebih. Ya akhiri sebelum 8 minit. So okey lah. Azim, ada komen? Terima kasih. Anim ada komen? Ada masalah mata yang lagi ke atas macam saya juga. Sudah. Jadi isi paham tak? Okey ya? Okey. Isi belum faham. Okey, terima kasih. Alright. Okay, next. Azim. Pusingan kedua. Cikgu Latif pun nervous bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pergi ke sungai mengait ikan, lama menanti tak rasa jemu. Salam merdeka saya ucapkan. Negara aman dan juga makmur. Pada malam ini saya akan berbicara tentang sederak langkah. Negara kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-63. Sebagai seorang rakyat Indonesia, apakah sumbangan yang harus kita berikan kepada negara kita yang kita cintai? Bagi saya, kita harus menyiapkan anak-anak muda dan belia kita dalam memajukan negara kita pada masa akan datang. Kerana mereka adalah bakal pemimpin dan mewarisi negara ini untuk dibangunkan oleh mereka. Oleh itu, saya galakkan anak-anak muda ini untuk libatkan diri dalam aktiviti berpersatuan. Apa penting dan baiknya berpersatuan? Tidak ada matlamat dan cita-cita besar yang dapat diangkat oleh hanya seorang individu. Ada ide-ide besar seperti falsafah Confucius tersebar ke seluruh dunia. Sebab apa? Sebab ianya diangkat dan didukung oleh anak-anak murid dan pengikutnya. John Dojun seorang tidak akan dianggap sebagai reformis negara Joseon sekiranya ide-ide besar beliau tidak disambut baik oleh anak-anak muridnya. Oleh itu, alangkah baiknya kalau kita boleh satukan kudrat anak-anak muda ini di dalam persatuan. Persatuan bukan sahaja tempat untuk kita hobi dan juga minat, bahkan lebih dari itu. Persatuan boleh jadikan tempat platform untuk menyatukan hati dan juga fikir dalam untuk bentuk belia dan anak muda yang cemerlang. Apa keburukannya sekiranya anak-anak muda ini dibiarkan begitu saja tanpa berpersatuan? Antaranya adalah mereka bakal terdedah dengan masalah-masalah sosial di kalangan rakan-rakan mereka. Adakah Anda mahu anak-anak Anda mendapat mempunyai kawan-kawan yang bermasalah? Sudah pasti tidak. Oleh itu, kita harus mendidik dan memberi galakan kepada mereka supaya mereka dapat dibentuk kepimpinan mereka. Anak muda ini harus diberi pendedahan dan pendidikan supaya mereka dapat berjaya menjadi effective citizen yang mempunyai daya fikir yang cerdas, serta bukan saja itu, mempunyai daya fikir yang cerdas, malu diperbodohkan, dan seorang yang bermarwah. Ada beberapa model kepimpinan yang harus dapat kita contohi. Salah satunya adalah kepimpinan gaya Zulkarnain. Seperti kita tahu, di dalam Al-Quran ditulis kisah Zulkarnain dan askar-askarnya. Raja Zulkarnain, seperti yang kita tahu, menguasai timur dan barat dunia, 2/3 dunia pada masa dulu. Tapi apa yang kita tahu hanyalah tentang kehebatan dan kekuasaan
wilayah taklukannya. Tanpa kita sedari, kepimpinan Zulkarnain juga memberi kita pedoman yang lain. Contohnya, beliau merupakan seorang raja yang mengangkat upaya rakyatnya. Beliau menguasai banyak bahasa untuk berkomunikasi dengan baik terhadap penduduknya. Beliau juga seorang yang suka mendengar. Buktinya apa? Beliau berjumpa dengan satu kaum yang hampir tidak paham, hampir tidak dipahami bahasanya. Namun begitu beliau tetap gigih untuk memahami apa yang coba disampaikan oleh kaum tersebut. Dan akhirnya beliau berjaya membantu kaum tersebut untuk keluar daripada masalah mereka yang ditindas oleh Ya'juj dan Ma'juj. Beliau juga seorang pemimpin yang tidak mengharapkan balasan daripada rakyatnya. Baginya cukuplah apa yang Tuhan kurniakan kepadanya. Boleh saja Raja Zulkarnain yang gagah perkasa menyuruh askar-askarnya yang kuat untuk membina tembok tersebut. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau, beliau mahu mengajar rakyatnya yang lemah tersebut. Walaupun mereka lemah, mereka tidak bodoh dan mereka juga seorang yang berguna. Akhirnya Raja Zulkarnain meminta tolong mereka untuk bersama-sama dengan askarnya untuk membina tembok tersebut. Apabila rakyat yang lemah, seorang raja yang berkuasa meminta pertolongan daripada rakyat yang lemah, rakyat yang lemah tersebut sedar bahawa mereka juga ada kelebihan dan keupayaan sendiri. Oleh itu, bagi saya, untuk memastikan negara kita dipimpin oleh pemimpin yang baik dan cemerlang, kita harus memberi pendidikan yang baik dan melabur dalam skala yang besar untuk golongan belia, supaya dapat melahirkan belia yang berani, cekal dan tidak takut untuk mengubah naratif dan juga naratif kepimpinan Malaysia, kepimpinan negara kita sedia ada, supaya mereka ini dapat membawa negara kita jauh lebih maju pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Pantun penutup siapa? 4 saja. 6.52. So malam ni Hazim sila depan. Malam ni Hazim agak gemetar ya. Memang kurang bersedia dan agak kurang menyenap lah, isi kurang. Cuma perlu dipelajari lah cara-cara menggoreng nih di tahap 2. Pergerakan tangan agak krem, stuck, kurang, mungkin ialah kita asyik buka kan. Di idea tu sukar nak masuk kali. Dan boleh juga cuba untuk mula melangkah ke depan, berhenti sekejap, kembali ke belakang. Kalau kita nampak saya buat ni tadi, signal kepada kita tu. Jadi untuk mata okey. Yang lain boleh lah. Andai dengan orang aku pun teruk juga. Okay, anyway, Faizul ada tambahan? Isi yang menarik lah, banyak contoh-contoh seperti Confucius, Zulkarnain. Jadi menarik juga lah. Ada lain sikit lah dari speech pertama undi 18 tadi yang tak cerita. Tapi saya rasa asalkan isi itu ada lah, yang message itu ada, saya rasa okey lah. Ya. Dia gunakan bahasa yang lebih tinggi tadi, naratif.
not bad kan? Tapi lebih menarik kalau interaksinya macam semangat kan, cara menarik. Ide ubah. Isi mana? Saya percaya kita mesti prepare lah. Prepare sama juga. Oke, ada lain? Tak ada? Terima kasih. Wah, saya lagi tu. Terusnya dipersilakan untuk pidato kita yang terakhir, iaitu Encik Alis dengan tajuk ucapannya Aku Dulu, Kini dan Selamanya. Aku yang dulu bukanlah sekarang, dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang dah pukul 10 malam. Masa untuk kita balik sebenarnya. Namun saya masih ada lagi satu tajuk yang ingin saya kupas pada malam ini untuk memberitahu bahawa kita sekarang ini menjurus ke arah meraihkan Hari Kemerdekaan. Jadi saya nak cerita sedikit mengenai saya. Dulu saya tidak sebesar ini. Saya seorang yang biasa, orang biasa yang tidak berpelajaran tinggi. Sekolah setakat STPM saja. Kalau Anda berada di masa itu bersama dengan saya budak nakal. Di sekolah saya kuat main. Sehingga kan cikgu mengajar di depan, saya tidur di belakang. Namun tingkatan 6 sangat mencabar. Bukan senang nak melepasi tingkatan 6. Alhamdulillah, saya berjaya mendapat 1 prinsipal saja dan 3, maafkan saya, dan 2 subjek yang subsidiary. Alang aja pas. Okey, 1 gagal. Kayu cendana di atas batu sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu. Perangai yang buruk selalu dikenal. Jadi kita sebagai seorang yang nakal tadi, yang sentiasa membuatkan cikgu ini terkenal, kita sentiasa diingati oleh rakan-rakan, guru-guru, di mana-mana saja kita berada. Walaupun pada ketika ini, berbalik saya kepada zaman sekarang pula, dengan usia yang sudah menjangkau pertengahan abad. Yes. Pertengahan abad maksud saya adalah saya baru saja menjangkau umur 50 tahun pada 21 Ogos yang lepas. Itu bukan untuk saya. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mencapai pada tahap tersebut bukannya senang. Cabaran dalam kehidupan amat banyak. Kalau nak diikutkan dari mula kita bertugas bekerja sehingga sekarang saya pun masih bekerja juga untuk orang. Tidak disangka bahawa di antara pengalaman hidup saya juga pernah berniaga. Berniaga, jual burger dan roti john di Desa Senadin dan seterusnya di Pasar Malam Sarukas. Lebih kurang 7-8 tahun. Sehinggalah istri saya pada masa itu setiap minggu marahkan saya kerana modal saya dapatkan dari beliau. Sehingga kan modal berniaga saya dapatkan dari beliau. Di mana datang untung berniaganya? Jadi di sini kita terpaksa menolak 1 langkah ke depan lagi supaya kita tinggalkan perniagaan dan memulakan dengan hidup baru untuk bekerja semula dengan orang. Hati senang bikin ketupat hendak dimasak untuk dimakan. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Jadi dengan itu saya meneruskan perjalanan kehidupan saya untuk bekerja dengan sebuah syarikat yang saya bekerja sekarang ini.
tak sangka sampai sekarang sudah 8 tahun saya berada di syarikat tersebut. Nak katakan berjaya, taklah berjaya sangat. Tetapi pengalaman demi pengalaman saya ambil, saya dapati daripada pekerjaan ini untuk saya menolak kemaslahatan. Saya suka melihat orang gembira dengan apa yang kita buat. Tidak selalu kita nampak orang menyuarakan ketidakpuasan hati mereka apabila sesuatu tidak betul. Dalam konteks pekerjaan saya sekarang ini, saya banyak menguruskan tentang kerja pembersihan. Jadi kalau meja ini tak bersih, kalau toilet tidak bersih, mereka akan hubungi saya. Dan saya terpaksa turun padang untuk cek, untuk periksa kenapa kejadian seperti ini berlaku. Jadi inilah dalam konteks kehidupan yang saya teruskan, dan saya nak beritahu Anda bahawa saya nak melangkah satu langkah lagi ke depan. Setelah berada di umur sebegini, maka saya nak kejayaan ini dijulang kemudian hari. Ingin nak berniaga sendiri. Jadi inilah cita-cita yang saya ada sekarang. Nak bercakap pasal cita-cita, dulu saya pernah bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri. Tapi malangnya belum dapat lagi. Peluang mungkin ada di depan sana nanti, kita tak tahu. Tapi insya Allah kalau kita bersama nanti di masa tersebut, saya akan umumkan lagi. Peluk dan salam budaya Melayu. Inilah bukti peninggalan adat. Rakyat Malaysia perlu bersatu dengan berpantun kita sepakat. Selamat Hari Merdeka ke-63 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 minit. Komen. Ya, bukan gemuruh kita berikan kepada Encik Haris atas ucapan yang baik. Ya, saya disilakan Puan Rubiah untuk mendapatkan kenai bila ada ucapan ini. Pengucapan perkongsian yang menarik. Buat saya mengikuti dari mula sampai akhir, memang dengan ada atau intonasi yang suspend, perlahan, semua ada cukup lah. Cuma ada juga mungkin ada kata-kata tidak kan? Tidak lah. Puan lagi? Berapa pantun saya keluarkan? 2. Ya? Macam 3. Macam 3 di tengah awal tadi patut dulu. Maksudnya saya berjaya keluarkan apa yang saya tulis. Pantun tadi adalah lagu atau pantun? Oh, lagu tadi. Tidak. Ada depan tadi. Selalu dikenal kan? Oh, okey. Perangai yang buruk selalu dikenal kan? Bilangnya jahat kan? Betul. Ya. Pembukaan yang baik untuk lagu menarik. Ya. Yang jadi trademark kan? Pembukaan yang baik, Wally Woman nampaklah di depan katanya seperti yang dikatakan di komen pada yang lain-lain. Konteks dan cerita pribadi yang menarik yang dapat menarikkan perhatian dari mula sampai terakhir. Ya. Oke, itu saja. Thank you. Terima kasih semua. Sekarang kita sampai tahap ulasan ringkas juru latih untuk sesi pada malam ini. Jadi dengan itu saya nak mempersilakan juru latih kita lagi, Encik Haris, untuk memberikan ulasan ringkas terhadap ucapan kita pada hari ini. Rumusan. Ya, alhamdulillah semua telah mencuba untuk membuat ucapan dan menyulangkan pantun di dalam ucapan Anda. Walaupun kita kurang kesediaan, tapi platform begini kita perlu. Kita teruskan dengan komitmen ini. Saya rasa daripada orang lain di luar sana, mungkin kita berlima akan ke depan daripada mereka dari segi pengucapan awam ini.
Jadi jangan rasa kecil hati ataupun rasa kurang berjaya kerana ucapan anda tadi tak sehebat mana. Namun kita di sini semua dalam proses pembelajaran. Saya percaya kalau dibuat lagi pada masa akan datang, mungkin kita akan buat yang lebih baik. Jadi untuk malam ini, serakat ini, saya ucapkan terima kasih dan tahniah karena telah berjaya memantunkan ucapan anda. Oke, itu saja. Karena saya memantunkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Maris selaku jurulatih yang telah membimbing kita dalam tugasan ucapan bersulamkan pantun pada kali ini. Mudah-mudahan ilmu dan kemahiran yang kita pelajari ini mampu memantapkan lagi keterampilan kita dalam dunia pengucapan awam. Rakan-rakan hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum pertemuan kita berakhir, ada sedikit makluman yang ingin saya sampaikan kepada semua. Saya bagi pihak Kelab Pidato Perdana berbesar hati menjemput semua tetamu kita untuk penutuplah. Rakan-rakan hadirin yang dikasihi sekalian, begitu berakhirnya pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada para petugas, terima kerana mengambil bahagian, terima kasih kerana anda berusaha datang, terima kasih juga kepada para tetamu adalah pencinta ilmu pengucapan awam. Saya, Faizul Bizrami, selaku pengacara majlis pada malam ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan memohon maaf sebarang kekurangan. Kita bakal bertemu dan berprogram lagi pada tarikh nanti. Anda bicara, lestarikan bahasa, senikan bicara. Sekian, terima kasih. Sudah dua tu, pakai handphone dan mic. Di sini ada pakai kanan. Mani aku nak mikir mani saya tolong telefon dulu. Yang tak saya mau beli apa pulang beli KL ya. Nama tadi yang kamu di pasnya rusak ya. Yang pasti. Kau ya boleh besar. Jika saya dapat. Oh ya. Kelas mana makan? Si. Ke bahu na. Si ke. Last year. Saya 20. Saya nama last year. Okay. Nama orang tadi Okey, golong balik dia. Sampah sampah. Terus jambu. From Miri. Ya Rabbi. Jangan lupa subscribe channelnya.